parcel scam. Gara-gara teruja dan percaya dengan kenalan lelaki di Instagram, seorang wanita mengalami kerugian lebih RM600,000 akibat diperdaya sindiket parcel scam. Dedah mangsa berusia 59 tahun itu, tujuan suspek mengirimkan bungkusan yang kononnya mengandungi barang kemas dan wang tunai adalah sebagai tanda perkenalan mereka. Saksikan pengakuan eksklusif daripada mangsa. Nama puan? Nama saya Tok Cik. Okey, berkenaan dengan kes apa puan datang sini? Okey, macam ni, saya dah parcel daripada kenalan, daripada yang saya kenal lah. Daripada UK. Dia kata dia nak hantar parcel dekat saya sebagai hadiah pengenalan lah. Benda ni berlaku pada Februari 2020. So benda dia dah ambil masa, hampir dekat 2 tahun dah. So start daripada tu, ejen yang bagi tahu saya kata selepas dia orang check dalam parcel tu, dia orang scam parcel tu, dalam tu ada duit, ada cash, lepas tu ada barang-barang macam barang-barang berharga lah, ada pakaian. So start daripada situ, saya diminta untuk bayar. Mula dia cakap kena bayar delivery cost about 500 lah macam tu. So, okey, saya kata tak apalah, parcel tu hantar pada saya, kenapa pula saya nak kena bayar 500? Lepas tu dia kata, oh itu prosedur biasa. Okey, start daripada situ. Bayar mula cakap bayar 500. Okey, lepas after that semua pergi kat individual account. Dia tak bagi pun dekat courier company yang dia orang cakap tu. Courier company tu base dekat Kuching, Sarawak. Jadi bila saya check, memanglah courier tu dekat Malaysia macam tak pernah nampak, tapi memang dekat overseas memang ada courier servis ni. Start daripada situ, dia orang scan kata ada duit, dan duit is benda tu benda yang salah dari segi undang-undang. Sebab dalam tu ada cash yang banyak lah. Cash tu mata wang Malaysia atau mata wang sana? Dekat mata wang UK lah, kan. So benda tu banyak lah, agak banyak lah. So benda tu memang kalau kita pun tahu ikut law memang tak boleh letak cash dalam parcel kan. Saya cakap dekat yang menghantar tu, saya kata, you hantar apa? You hantar cash ke? Dia kata saya tak ada niat yang buruk, saya cuma nak bagi sebagai hadiah, saya nak bagi. Saya kata it's wrong, you send cash dalam kotak tu, dalam parcel memang tak boleh. Dia kata I don't know about Malaysian law, dia cakap. Dia tak tahu Malaysian law, dia cakap. Start daripada situlah saya kena bayar. Dia suruh bayar untuk dokumen tax. Lepas tu saya dapat email lah daripada Tukar Ishak lah, sebab cerita tu panjang. Kena bayar saya dapat email daripada, sebab dia minta email kan. So saya bagi email address saya. So dia minta saya emailkan kepada email saya. Dia beritahu lah, okey, dalam ni parcel ni kena tahan dekat sini. Lepas tu saya kena daripada custom Malaysia pun saya ada dapat email. Dia masalah dia pelik tu, dia guna Gmail. Dia tak guna GOV. Saya kata kenapa tak? Saya cakap dengan ejen tu, kenapa dia tak pakai GOV? Yang custom tu lah dia pakai Gmail, bukan dia pakai GOV. Gmail. Dia kata nama dia adalah a few names dalam, saya dah bagi evidence tadi. Saya kata, saya memang masuk daripada awal saya pelik, saya rasa macam pelik sangat, ada macam benda pelik lah kan. Tapi tak tahulah kenapa dia tak boleh dia nak stop kat situ tu. Tabung haji ASP investment saya guna sebab dia macam ugut-ugutan, nanti you kena tangkapan because of the money laundering punya law tu. Nanti you kena masuk jail lah apa, nanti dia orang tahu kat mana you duduk. Dia orang banyak mata-mata, dia orang banyak dekat area mana-mana, mata-mata dia orang semua ada. Saya cakap betul ke? Takkanlah government servant? Are you sure this is government servant? Saya tanya dia. Sebab communication saya dengan dia banyakkan English kan. Dia Melayu pun dia tahu apa nak ni. Dia cakap, ya, dia government servant, dia from custom department. Dia cakap macam tu. Saya pelik, saya kata takkanlah macam tu sekali. Saya kata this is Malaysia, democracy country. Saya kata Malaysia has law. Saya cakap macam tu. Dia ada, Malaysia ni ada undang-undang. Dia kata, oh dia orang ni ada backup politician lah, apa polis apa, macam-macam lah dia cakap. So start daripada situ, dia suruh bayar tax lah, macam-macam lah, bayar dokumen. Sampai baru-baru ni
Dia cakap nak kena liaise dengan, sebab dia melalui Paris. Parcel tu melalui Paris. So saya kena bayar satu dokumen. Dia sebab sebelum tu dia asyik cakap dokumen expired. So kena bayar. Tapi semua akaun tu dah 40 berapa akaun tu sekarang ni, 40 berapa akaun tu semua pergi individual akaun. Tak ada satu pun pergi dekat dekat Jabatan Kastam. Itu yang buat saya pelik tu. Lepas tu baru ni dia kata kena bayar RM6,000 untuk sertifikat origin dekat kena bayar dekat untuk sertifikat origin daripada Paris, dokumen tu daripada Paris. Dia kata tak apa, dia bayar RM2,000, lagi RM4,000 saya kena bayar. Lepas tu baru-baru ni dia cakap okey, sekarang ni saya kena bayar dekat custom lagi dekat Paris, bayar RM15,000 dalam €3,000. So you convert to Malaysia ringgit dalam RM15,000. Dia kata dia dah bayar RM8,500. Ejen dia cakap lah, so saya kena bayar lagi RM6,500. Saya kata saya tak ada duit dah ni, saya habis dah. Memang saving saya dah tak ada apa dah. Unit trust ke ASB ke, dah berhaji dah habis dah. Lepas tu saya ambil loan lagi. Loan tu pun sekarang ni under moratorium. Sebab saya minta moratorium sebab dia macam tiap bulan ada je payment dia suruh bayar. Saya kata, why you always give me bad news? Saya kata, you cakap itulah ini, you cakap nak deliver, lepas tu tak boleh deliver, kena bayar tu, bayar ni. Lepas tu yang baru ni lah dia kata nothing wrong with the Malaysia Custom, cuma kena dapat dokumen daripada Paris je. So tapi kenalan tu Puan pernah kontak apa semua, memang rapat dia selalu call. Sebab dia selalu call sebab saya tak, kadang-kadang saya stres sangat, saya tak jawab, saya tak balas pun dia selalu WhatsApp, saya tak biasa. So dia akan call bila ejen ni pun saya tak balas WhatsApp dia. Dia tu siapa? Maksudnya kenalan ejen Puan tu siapa? Kenalan saya tu nama dia cakap dia pilot, based on dia punya WhatsApp, dia cakap dia pilot dekat British Airways dekat UK. Dia orang dia dilahirkan dan dia dibesarkan sana. So kalau dia call saya pun dia memang tak boleh cakap, dia tak boleh cakap Melayu, dia English je. Memang dia punya English tu English British punya English lah kan. So dia selalu call saya. Bila saya tak respon dekat ejen ni, dia akan ejen dia akan bagi tahu dekat, dia akan selalu call saya. Kadang-kadang saya malas nak layan, saya stress dengan kerja lagi, dengan benda ni lagi. Tapi yang ejen tu kadang-kadang saya cuba juga call dia, tapi dia tak pernah jawab pun. Dia tak jawab. Lepas tu satu lagi, dia tak pernah nak saya kata you tunjuklah muka you. Dia sebab muka dia dekat phone tu muka kartun. Muka kartun adalah bahasa-bahasa yang macam bahasa yang mengarah kepada agama kan. Betul, saya cakap you ambil gambar lah, saya nak tengok muka you. Dia kata no, never mind. Dia kata never mind madam, nanti bila I deliver you the parcel, you can see my face. So sekarang ni parcel tu memang tak dapat lagi lah Kak Puan? Parcel tak dapat sebab dia asyik dia minta duit. Dia kata dia akan deliver the parcel kalau saya bayar lagi RM6,500. Okay, macam ni, mula-mula tu 2020 nak bagi parcel kat Puan. Okay, lepas tu courier tu datang rumah Puan. Dia tak datang. Dia sebab dia base dekat dia kat Kuching. Sebab dia punya route tu dekat Kuching. Okay, so dia akan diorang yang contact Puan, dia akan hantar dekat Kuching. Yes. So parcel tu sekarang dekat Kuching lah. Tak, sekarang ni ngikut kata delivery agent, parcel tu dekat Custom Malaysia, dekat KL, dekat Putrajaya, dekat Putrajaya lah. Alright. So courier tu contact Puan, cakap dia akan deliver satu parcel ni, tapi Puan kena bayar amount ni lah apa semua tu. Puan ada tanya lah dalam parcel tu ada apa. Saya tanya dalam tu ada apa. Alright, dalam tu wang tunai bernilai berapa? Kalau you dia berapa, tak salah dalam 880 USD. Kalau you convert to Malaysia dalam 400,000 ke apa macam tu lah, kot tak silap saya lah. Okay, you convert to Malaysia ni nak bagi dekat Puan? sebab dia kata as a friendship. Puan memang tak pernah jumpa
Pernah jumpa sebab saya kenal dia pun dekat Instagram sebab dia cakap dia pilot. Dah berapa lama? 2 tahun lah. 2 tahun kenal and 2 dia tahun. nak hantar tu. Sekarang ni pun ada tak ikuti dia dekat Instagram? Maksudnya tengok dia punya rutin harian dia jalan macam biasa ke? Tak, dia tak ni. Dia sekali-sekala je sebab dia cakap sebab dia pilot kan. Jadi dia travel sana sini. So dia tak boleh nak ni sangatlah. Tapi dia call dia memang kerap juga lah call saya. Cuma dia cakap, saya tanya, you masa you lapang you buat apa? Dia cakap dia ada buat bisnes macam pakaian, handbag, barang-barang kemas tu. So sekarang ni Puan rasa yang scammer Puan ni courier tu ataupun Mr. Umar? Saya tak tahu. Sebab saya tak tahu. Saya nak cakap, sebab saya nak cakap dia orang ni scammer ke apa ke, saya pun tak pasti. Sampai sekarang Sebab Puan contact macam biasa dengan Mr. Umar tu? Saya tak contact dia. Dia selalu call saya. Dia yang call saya. Saya pun tak pernah WhatsApp dia pun. Selalu dia kat WhatsApp. Yang Puan rugi sekarang ni berapa untuk dapatkan parcel tu? Dekat RM600,000 lah. Sebab tadi saya bagi kat Cik Afiq, saya dah buat senarai pendek dah, akaun tu semua. Okay. Puan ada buat report polis? Saya tak buat lagi sebab saya tak sure benda ni scam ke. Saya nak beritahu apa kat polis. Ni scam ke? Apa ke? Saya memang tak sure benda tu. Macam mana yang Puan boleh sedar macam kat sini ada something fishy lah? Bila Puan start sedar benda tu? Sebab sebelum ni saya memang macam agak pelik lah sebab dia asyik payment tu asyik pergi individual account. Lepas tu bila dia cakap bila dia kata kena bayar dekat dekat custom kat Perry tu, saya pelik. Saya kata parcel tu dah sampai kat Malaysia. Kenapa perlu bayar? Kenapa nak bayar? Nak deal dengan Perry lagi? Patutnya walaupun macam mana pun kita apa-apa kita kena bayar dulu baru benda tu boleh berjalan kan. Tapi betul ke dalam parcel tu ada duit yang tak tahu. Saya tak tahu sebab saya tanya, saya minta sebanyak kali, saya kata boleh tak you bagi, sebab dia ada 2 ejen. Yang pertama tu ejen tu dia anak, dia cakap anak dia meninggal. So dia orang lain tu over. Dia second agent mesti nama dia yang tu over. Dia daripada saya tanya, you boleh tak you tahu, bagi tahu saya apa benda ke dalam parcel tu. Dia cakap ada apa. Sebab masa daripada mula tu saya macam berat hati dah nak bagi address saya apa semua. Saya ingat ke benda tu parcel kecil je lah, tapi bila dia bagi tahu kata dalam tu ada benda banyak-banyak, ada barang, ada duit apa semua. Saya kata you take back the parcel, you return back to the owner. Dia kata we cannot do that, madam. Dia kata nanti benda tu akan macam polis akan check apa semua lah, benda-benda macam tu lah. Custom akan check balik apa semua kan. Jadi Puan nak cuba pergi custom untuk semak balik benda ni? Saya tak pergi pun sebab saya tak tahu cara macam mana. Okay, faham. So macam mana Puan terfikir untuk datang ke semboyan tapi Sebab tak pergi buat sebelum report tu polis? lepas tu bila sebab saya follow Instagram sebab Cik Yusof Azmi tu kan. Jadi saya selalu follow dia lah. Saya tengok dia kat TV apa semua. Jadi saya tengok dia ada buka yang semboyan punya persatuan. Lepas tu saya kata mungkin inilah jalan keluar kot, sebab saya minta doa dekat Allah ni. Tunjuk jalan keluar kat saya kan. Saya masuk. Jadi saya join semboyan. Dan saya tengok dia punya benefit ni banyak kan, bagus kan. Saya kata tak apalah, saya masuk. Saya kata Ali pun dah dapat apa semua. Cuma Puan dah daftar Ali dah? saya dah dapat, saya dekat semua, dapat t-shirt semua saya dah dapat, hijau pun saya dah dapat dah. Tu sebab bila saya dapat email tu, saya tengok benefit dia kan. Saya kata mungkin inilah jalan keluar dia. Lepas tu kebetulan hari ni pun sebab mula masa tak boleh cuti, nak datang tak boleh. So minggu ni, hari ni pun sebab ada orang yang cover dekat office. Saya kata saya tak apalah, saya ambil cuti datang hari ni. Sebab saya contact Cik Muhammad. Saya cakap saya nak datang jumpa, saya nak datang Sabtu lepas. Tapi by appointment. Lepas tu dia kata tak apalah Puan bagi detail, nanti walk in je lah, Isnin sampai Jumaat boleh walk in. Tu yang saya
WhatsApp dia pun respon. Sebab dia pun respon bagus. Right. So apa yang Puan harapkan daripada kita lah persatuan ni? Saya berkenaan kes saya cuma nak benda ni stop dia. Sebab saya stres sangat. Sebab tahun depan saya nak retire. Jadi saya nak continue. Yang loan tu saya akan bayar lah. Sebab saya 400,000 tu duit saya. Lagi 200,000 tu duit loan. Jadi loan tu saya akan bayar. Sebab akaun saya dah pergi fikir dah sekarang ni. Tadi Cik Afiq kata saya boleh, dia kata stop je, tak payah buat apa-apa. Tak payah, jangan takut. Apa nama, so saya dah block semua. Saya akan terus bayar bulan ni punya gaji salary, saya akan start bayar balik lah. Order loan tu saya akan bayar balik lah. Okay. Last orang tu contact untuk bila last Puan transfer ke akaun tu? 2 minggu lepas. 2 minggu lepas sebab dia kata kena bayar certificate origin. So lepas tu dia accept saya, dia kata kena bayar 15,000. Takat tu memang Puan dah tak bayar. Saya kata saya tak ada duit. Saya tak ada duit lah. Saya kata habis. Duit saya memang habis. So start pada hari ni memang Puan Cik Afiq kata memang tak payah bayar kan? Cik Afiq kata block je, dia kata. Betul. Right. So Saya pun sebab saya buntu sama ada dia ni scam ke tak scam. Tu yang saya tak. Saya nak report polis, saya nak cakap apa? Kan? Sebab tunjuk evidence dekat saya. Pasal tu ada. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak mudah percaya dengan mana-mana individu yang hanya dikenali menerusi media sosial untuk terima bungkusan atau parcel yang kononnya sebagai tanda perkenalan. Fatin Sumayyah melaporkan untuk Semboyan TV.